Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص radhiyallahu anhu qala. Berkaitan dengan satu hadis penutup kita pada pertemuan yang lepas daripada Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat besar, merupakan qari daripada qurra dan merupakan wakil kepada Sayyidina Ali dalam peristiwa tahkim ketika ada krisis di antara Sayyidina Muawiyah. Jadi satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit." Iaitu perumpamaan orang yang mengingati Allah atau menyebut Allah ataupun Tuhannya, dan orang yang tidak mengingati atau tidak menyebut Tuhannya seumpama atau seperti al hayy wal mayyit. Beza, maknanya hidup dengan mati itu perbezaan yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membezakan orang yang mengingati Allah, berzikir kepada Allah, dengan orang yang tidak mengingati Allah atau berzikir kepada Allah. Kalau kita melihat kepada gaya bahasa yang digunakan dalam hadis Nabi, dia tak lari daripada gaya bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Beza tu dia jadi beza sangat besar antara orang berzikir dengan orang tak berzikir. Iaitu beza antara orang hidup dengan orang mati. Jadi kata seorang ulama bin Bas dalam menerangkan ni, maknanya orang yang tidak berzikir, maksudnya orang yang ghafil, orang yang lupa. Ghafil ni kal mayyit, seperti orang mati. Manakala orang zakir pula, orang yang mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini, kal hayy, seperti orang hidup. Jadi beza yang sangat jauh. Kalau kita tengok ungkapan Al-Quran banyak. Ini kita selitlah dengan ayat-ayat Quran kan. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Dalam Quran banyak sebut berkait dengan hidup dan mati kalau nak membezakan sesuatu. Jadi perbeza tu beza yang sangat jauh lah. Sangat jauh. Contohnya kadang-kadang diguna oleh Al-Quran al-a'ma wal basir dia. Beza antara orang buta dengan orang celik. Kan beza jauh. Orang buta dengan orang celik. Itu ungkapan yang sangat hebat lah. Hadis dengan Al-Quran ni mempunyai uslub yang sangat orang panggil sangat hebat. Sebab itulah dia katakan hadis pun dia juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia sama. Dia tidak ada beza di antara. Cuma mungkin kita tengok ada perbezaan, kita tidak mendalami. Jadi sebab itulah ilmunya sangat luas. Yang kita kalau nak gali ilmu bahasa sahaja Al-Quran dan hadis ini sangat hebatlah. Sebab tu banyak di kalangan para ilmuwan dia menggali, maka berlakulah khilaf-khilaf bab pemahaman manusia. Jadi begitulah perbezaan uslub Al-Quran. Jadi ini dia sebut sebagai orang panggil galakkan. Galakkan yang sangat-sangat digalakkan, mengingati Allah Subhanahu wa taala ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah seperti bezanya antara orang hidup dengan orang mati. Ini bahasa, dari sudut bahasa. Kita kalau pernah tanya pelajar di sekolah, ini bahasa Arab sama bahasa Arab. Ada satu perkataan bahasa Arab. Beritahu Rokmo ke budak-budak. Suka juga dia. Sebab melalui teka-teki. Ada sebuah perkataan bahasa Arab, dia boleh sebut kot Melayu, boleh sebut kot Arab. Tapi makna dia sangat berbeza. Apa dia? Budak tanya. Iaitu qoma. Qoma sebut itu, bahasa Arab bangun caca, berdiri.
Bahasa Melayu tidur tak bangun-bangun, koma kan. Begitulah. Dari sudut bahasa. Itu perkataan. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut sesuatu yang penting dengan tidak penting. Dia beza dengan seolah hidup dengan mati di situ. Ataupun buta dengan celak, ataupun gelap dengan cahaya. Begitu. Warawaina fi sahih Muslim, dan diriwayatkan, kami meriwayatkan dan daripada sahih Muslim daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni orang pejuang besar ni. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pernah kena sakit ketika mana balik pulang ke kota Mekah. Namun berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sihat dan pulang ke Madinah bersama Nabi dan menjadi pejuang dan hidup panjanglah, umur dia sampai 974 Masihi. 907 maknanya selepas wafat Nabi tu lama lagi dia hidup. Walaupun dia sakit berat sehingga ada dia panggil satu hukum syarak berkait dengan wasiat, berkait dengan sakit dia. Wasiat berkait dengan dia. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ringkas sajalah. Sebagai pengenalan, kita tak jumpa lagi nama dia dalam sebelum ni. Jadi riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, Ja'a A'rabi, telah datang A'rabi. A'rabi maksudnya sakanul badiyah. Maknanya orang yang tinggal di pedalaman ataupun dalam kampung lah. Orang badui terjemah. Tengah orang terjemah badui ataupun orang tinggal di pedalaman. Tiba-tiba mari bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkata A'rabi itu, alimni kalaman, ajarkan kepadaku satu kata-kata, satu ungkapan yang aku boleh sebut ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katalah olehmu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Jadi situ ada 5 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pula-pula mari jauh ni banyak dah. 5 dah ni. 5 dah Nabi bagi ke Arabi. Tapi apabila ada orang meriwayat, bukan untuk Arabi sajalah, kita pun boleh ungkapkan dia, boleh lafazkan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Bermula dengan kalimah thayyibah dan diakhiri dengan hauqalah. Diakhiri mula dengan tahlil, kemudian takbir, kemudian tahmid, kemudian tasbih, dan diakhiri dengan hauqalah ataupun la haula wa la quwwata illa billah. Jadi ungkapan atau yang disebut oleh Nabi ini sebagai zikir yang bolehlah bagi badui ini yang datang dari jauh ni mengambilnya untuk dijadikan aqulu. Aqul tu maknanya aku nak ucap, nak kecek semua, nak baca semua. Nak ucapkan, nak lafazkan dia. Jadi semua tu kita sudah sebut sebelum ini, berkaitan dengan lafaz-lafaz ini. Cuma ni jami', dikumpul dalam satu ungkapan. Ada tahlil, ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, dan ada disebut sebagai hauqalah. Hauqalah ataupun la haula wa la quwwata illa billah. Tu dia lafaz ringkas dia hauqalah lah. Syok dia hauqalah dengan qaf, hauqalah. Dia ada makna hauqalah. Hak lain kita terang dah sebelum ni. La haula wa la quwwata. La haula tu maksudnya tidak ada daya. Tidak ada daya ni kata Ibnu Mas'ud, dia kata tidak ada daya aku ni untuk apa? Untuk menolak maksiat atau benda buruk. Itulah la haula an maksiyah. Itu maksud dia dalam. La haula an maksiyah. Ataupun la haula an raf'i syarrin, untuk menolak. Aku tak ada daya ya Allah Taala. Ya Allah, aku tak ada daya untuk menolak keburukan. Maknanya ni pengaduanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
wala quwwata, dan aku juga tak ada kekuatan. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Untuk nak buat benda baik atau ala ta'atih. La quwwata ala ta'atih illa billah, melainkan Allah yang apa dia panggil aturnya, Allah yang uruskan, Allah bagi kekuatan, Allah bagi daya, barulah boleh. Maknanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia lebih kepada orang panggil tafwid ataupun istislam, penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi berkata pula Arabi. Arabi ni tak apalah, dia banyak tanya, dia memberi ilmu kepada kita. Begitu juga kepada para sahabat Nabi. Kadang-kadang di kalangan para sahabat Nabi, dia malu nak bertanya dengan Nabi. Jarang kita tubik ayat-ayat Quran ke berkaitan dengan pertanyaan sahabat kepada Nabi. Nabi wayak ada, tapi kalau tanya tu tak ada. Dia berbimbang juga. Kalau bab hukum sama telah lah. Sahabat memang dia tidak bertanya. Sebab ada di kalangan sahabat kalau bertanya bab hukum, pernah dalam bab haji. Apabila turun ayat haji, ada di kalangan sahabat Nabi tanya, "Afi kulli sanatin ya Rasulullah?" Tiap-tiap tahun ke haji ya Rasulullah? Marah Nabi. Dah. Jadi sahabat pun kalau dia tanya, apa tak ada masalah, moga dia pun duduk Madinah dengan Mekah tak jauh. Kalau tiap-tiap tahun, Nabi kata, "Lau qultu wajabat." Kalau sekiranya aku kata wajib. Sudah. Bayangkanlah kita lagu mana kalau tiap-tiap tahun. Ni orang duk sana tak apa, ni nak ayat bab hukum. Tapi sahabat dia memang kurang bertanya kepada Nabi SAW dalam bab hukum hakam. Berlaku perkara, maka Nabi jelaskan. Dia juga bimbang sahabat-sahabat Nabi ni takut di kalangan Bani Israel. Bani Israel dia banyak tanya Nabi-Nabi. Dah, orang kata meleh lembu, meleh lah. Tanya warna gapo, lagu mana, orang payah jadi kau payah apabila banyak tanya. Sebab tu orang-orang ngaji kitab pun banyak bertanya, kuranglah imannya. Tak mesti tanya banyak. Ada. Jadi begitu sebenarnya. Pertanyaan tu ada kalanya bagus. Ada kalanya dia jadi tidak bagus. Jadi setelah wahyu turun belaka dah tanyalah banyak, tak ada apa-apalah. Sebab penuh dah ada di dalam sumber-sumber hukum. Boleh ditanyalah. Dah boleh dicari jawapan-jawapannya. Tapi masa sebelum itu dulu, memang sahabat tidak bertanya Nabi. Memang sedikit lah. Ada pun sedikit sahaja. Maka kata Arabi dia memang tidak malu pun. Kadang-kadang bersikap kasar. Ya Muhammad gitu dia panggil. Kalau ada ya Rasulullah, itu sahabat lah. Kalau ya sahabat mana dekat dengan Nabi. Tapi kalau mari ya Muhammad tu, mana orang kampung lah. Jadi, ni pakai mari suruh hajah lah dia. Faqala. Maka berkata Arabi itu, fahaula li rabbi, yang kamu sebut tadi, yang Rasulullah sebut tadi adalah ukapan-ukapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Famali, gapo pula aku nak minta kepada aku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah olehmu, "Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni." Jadi diajar oleh Nabi satu ungkapan. Dan kita baca semua ni. Dia dalam semaya ada bacaan ini. Jadi boleh juga kita jadikan zikir. Jadikan doa dalam doa kita. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Itu. Ada minta ampun, minta dikasihani, disayangi, ditunjuk jalan kepada jalan yang lurus, warzuqni, dan beri rezeki kepada aku. Ini permintaan dari permintaan hamba kepada Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya ada lagi riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayu'jizu ahadukum an yaksiba fi yawmin alf hasanah fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih kaifa yaksibu ahaduna alf hasanah qala yusabbihu Allah mi'ata tasbihah fatuktabu lahu alfu hasanah aw tuhattu anhu alfu khati'ah. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah al-Humaidi كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات أو تحط قال البرقاني
wa rawahu Syu'bah wa Abu Awanah wa Yahya al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jihatihi faqalu wa tuhattu bi ghairi alf. Itu perbahasan mengenai hadis tu ya. Yang kita nak zikir itu. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahawa ketika mana kami bersama-sama dengan baginda Nabi SAW, maka kata Nabi membuat dalam bentuk persoalan. Ayu'jizu ahadukum, adakah tidak mampu di kalangan salah seorang daripada kamu atau dalam kalangan kamu ini an yaksiba, meraih atau mendapatkan fi yaumin, dalam satu hari, al-fahasanah, 1000 kebaikan. Adakah? Tidak boleh, tidak mampu. Fasa'alahu sa'ilun, maka bertanya orang yang berada dalam majlis Nabi itu. Tidak disebut. Ustaz pun tak ujuk siapa dia. Dalam Sahih Muslim adalah disebut nama. Biasanya dalam huraian lah. Huraian hadis ataupun syarah hadis ada. Nanti kita rujuklah siapa dia yang tanya Nabi di kalangan orang bertanya. Min julasaihi kaifa, bagaimana kita nak dapat 10 itu ya Rasulullah, 1000 itu, 1000 kebaikan. Maka kata Nabi SAW dengan mudah saja. Yusabbihullah mi'ata tasbihah. Iaitu kamu bertasbih kepada Allah dengan 100 kali tasbih. 100 kali tasbih. Ini dengan menyebut bilangan. Sebut bilangan 100 kali tasbih, kamu faktaktubalahu al-hasanah. Maka ditulis kepada kamu dengan 1000 kebaikan. Atau, ini atau ni dia panggil sya'rawi. Sya'rawi. Tuhattu. Tuhattu maknanya digugurkan daripada kamu alfa khati'atin. Maknanya 1000 pula keburukan ataupun dosa-dosa kecil disebut. Khati'ah ni sama dengan sayyi'ah. Jadi perbahasannya ni iaitu tasbih. Tasbih itu zikir yang kita nak sebut. Maka boleh kita bertasbih dengan mendapatkan 100 kebaikan ini dengan 100 kali. Sampai 1000. Sampai 1000 ni bukan bilangan 1000. Maksudnya gandaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 100 yang kita sebut itu menjadi 1000. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Paling minimum. Gandaan, kalau disebut gandaan, disebut sebagai al-hasanah bi asyri amsalihah. Iaitu satu kebaikan yang kita buat dengan tasbih yang sekali itu diganda dengan 10. Maka 100, maka diganda dengan 10, maka jadilah 1000. Begitu juga disebut dalam Al-Quran surah Fatir ayat surah Al-An'am. Allahumma salli ala sayyidina. Surah Al-An'am ayat 190. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Maknanya dalil sokonganlah ni. Bahawa benda ni kalau buat 100 digandakan menjadi sampai 1000. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan sesuatu kebaikan, maka baginya 10 seumpamanya. Maknanya 10 kali ganda lah. Boleh berganda. Cuma di sini ada berlaku kesilapan terjemahan pada buku Rumi. Wallahu alam, betul kita ke betul dia, wallahu alam. Dalam buku Hak Rumi terjemahan tu, ustaz beli juga, tengok lagu mana orang terjemah. Dah. Dalam perbahasan hadis tu, dia kata dalam riwayat Muslim ada bawah sekali. Bawah ujung lah. Mana? Dia kata tepat perkataan tuhattu. Tuhattu. Perkataan tuhattu dia kata dalam terjemahan buku tu tanpa huruf alif. Tanpa huruf alif. Bagi ustaz dia silap terjemah. Sebenarnya tanpa bi ghairi alf. Bi ghairi alf tu tanpa perkataan 1000. Tanpa perkataan 1000. Tuhattu anhu khati'ah. Maknanya digugurkan dosa dia atau dosa kecilnya. Tak ada perkataan 1000. Tak ada perkataan 1000. Bi ghairi alf. Alf tu 1000 bukan alif. Al-alif. Dia kata tulis bi ghairil alif. Bi ghairi alf. Maknanya tanpa perkataan 1000. Bukan perkataan ada huruf alif. Memang tak ada huruf alif pun situ. Jadi berlaku silap terjemahlah. Wallahu alam. Setakat rujuk tengok tu memang kesilapan terjemahlah. Wallahu alam. Jadi gitu.
Yang ke seterusnya, hadis yang ke seterusnya, warawaina, dan kami telah meriwayatkan juga fi sahihi Muslim an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى من الضحى. Daripada Abu Dzar, yakni Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maksudnya yusbihu, ada terjemah dengan makna berpagi, berpagi-pagi, yusbihu. Ada juga menterjemah dengan makna ada. Gitulah, yusbihu tu ada. Bagi setiap kulli sulami, kullu sulama, kulli sulama, bagi setiap sulama. Sulama ini banyak terjemahannya. Kalau mengikut Nawawi di sini, Al-Imam Nawawi, dengan makna al-adhu. Al-adhu maknanya anggota yang ada pada tubuh kita. Adhu pertama, perkataan pertama. Ada diterjemah dengan, kalau terjemahan kita tu diterjemah dengan makna organ tubuh. Ada sebahagian terjemahan dia kata sendi tulang. Iaitu al-izam. Al-izam yang ada pada jari tangan, pada tangan, pada kaki. Itu maksudnya. Berarti ada terjemahan dengan makna al-adhu, maknanya tubuh, anggota tubuh. Ada terjemah dengan makna organ. Ada terjemah dengan makna al-izam. Al-izam ataupun disebut sebagai yang membentuk tangan. Yang membentuk tangan. Maksudnya tulang-tulang yang membentuk tangan juga kaki. Disebut ada 56 sendi tulang. Sendi tulang. Itu. Jadi yang kita hendak di sini bukan masalah itu ya. Bukan masalah terjemahan maknanya. Maknanya bahawa setiap yang ada pada diri kita lah memerlukan, daripada kamu memerlukan pahala atau perlu kepada sedekah disebut. Makna ajru sedekah, pahala sedekah. Gapo dia? Dia akan dapat pahala kepada semua, pada kita lah. Sebut ni tulang kau gapo ada tubuh kita belaka. Itu maksudnya. Fa kullu tasbihah sedekah. Kalau kita bertasbih maka kita dapat pahala itu. Wa kullu tahmidatin sedekah. Tiap tahmid pun ada sedekah. Wa kullu tahlilatin, begitu juga tahlil ada sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Wa'mur bil ma'rufi sedekah, menyuruh buat baik pun sedekah. Membuat melarang daripada perkara mungkar pun sedekah. Maknanya ada nilai belaka. Setiap hari kita kalau boleh kena buatlah benda-benda gitu. Tasbih apa, kalau ada ma'ruf kena buat. Mana diperlukan oleh kita. Inilah semua pemahaman dari sudut mengapa dia tidak guna, ada hikmat lah tu. Sepatutnya diri kita setiap hari memerlukan itu. Tapi wallahu alam, Nabi menggunakan, sudah tentu ada hikmat di sebaliknya. Menggunakan perkataan sulama. Sulama anggota tubuh badan kita. Dia tak guna perkataan diri kita. Ni. Jadi itu tak erti dah ustaz nak bahaskan apa maksudnya sebenarnya. Maknanya diri kita ni perlu, anggota badan kita ni perlu kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Setiap hari. Setiap hari. Wa yujzi'u min zalika. Dan maknanya semua itu boleh diganti. Makna memadai. Yakfi. Kata syarah kata yakfi. Semua sekali kalau tak buat itu, kita memadai dengan yarka'uhuma minadduha. Iaitu ganti dengan solat duha. Kalau kita solat duha tak sebut waktu pun tak apa, sebab yakfi. Kalau kita sebut waktu lagi, solat duha lagi lah baik. Begitu. Sebab apa? Kata syarih, orang yang mensyarah kitab, dia kata li'anna solah, kerana semaya itu
amalun bi jami'il a'dha. Kalau kita sebut saja tu, itu mungkin di mulut kita saja. Tahmid ada di mulut kita saja. Dah. Suruh buat baik, larang pun di mulut belaka. Dah. Tapi apabila kita buat solat, semua anggota kita. Ada yang menyebut, ada yang bergerak begitu begini dengan kaedah semayang lah. Ini kata syarih. Cuma kita di sini kepentingan lah. Kita lihat kepada kepentingan tasbihnya, kepentingan tahlilnya, kepentingan sedekahnya, kepentingan semua sekali menyuruh berbuat baik dan melarang kepada mungkar itu. Semuanya adalah sangat penting dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan harian kita. Wallahu a'lam. Setakat tu boleh ulas berkait dengan hadis ini. Seterusnya, وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. Kami meriwayatkan daripada dua sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala lin nabi, telah berkata kepada nabi, berkata kepadaku oleh nabi, ala, bolehkah aku tunjukkan kepada kamu ala kanzin min kunuzil jannah, daripada gedung-gedung syurga, tabung ataupun gedung lah. Ada makna kanzun ni maknanya tempat menyimpan sesuatu. Tempat simpan ataupun mudakhir dalam bahasa Arab. Tempat simpan daripada simpanan syurga. Maka kata aku, yakni Abu Musa al-Ash'ari, bala ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah. Oh iyalah. Ya Rasulullah. Kata Nabi, sabda Nabi, qul, kata olehmu, la haula wala quwwata illa billah. Kita sebut dah tadi. Yang nama disebut sebagai hauqalah ini dianggap sebagai atau disebut oleh Nabi sebagai gedung simpanan daripada gedung simpanan yang ada dalam syurga. Ini dari sudut besar ganjarannya. Besar ganjarannya. Sebab itulah kalau kita tengok perbandingan tadi, kalau perbandingan hidup dengan mati, perbandingan gelap dengan cerah, perbandingan orang buta dengan orang celak, perbandingan antara dunia dengan akhirat, banyak sangat disebut dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada hak dulu. Maknanya dunia lah. Banyak sangat. Dalam surah Al-akhiratu khairun wa abqa. Sebab itulah benda-benda ni, kalau kita disebut tentang gedung, kau apa gedung-gedung ni makna benda banyak. Sebab kita nak duduk di akhirat nanti sesuatu yang memang tidak sudah. Jadi memerlukan sesuatu yang banyak. Kalau almarhum tuan guru dulu kak, ibarat pahala-pahala ni tak duit, kita nak belilah. Dia boleh duduk dalam cerga. Ada keseronokan masing-masing, tetapi ada orang yang lebih. Keseronokan dia lebih. Seronok belaka, ada yang lebih. Boleh beli dia buat beli. Itu contoh dia bagi supaya mudah kita nak tangkap. Almarhum tuan guru ni dia ungkapan dia tu, uslub dia tu memang kita mudah takak lah. Macam dia kata benda-benda darurat. Ada ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara-perkara darurat ni menghalalkan atau membolehkan perkara-perkara yang diharam. Dia buat contoh traffic light. Traffic light tu apabila nyala lampu hijau lah pergi jalan, boleh halal belaka. Apabila mari lampu merah, kena break belaka. Break belaka. Tapi kalau dia ada polis widi. Tak apa. Boleh. Tak boleh pergi lampu merah. Tu tak kena. Yang marah polis, yang marah orang lain lagi. Gitulah. Jadi begitulah. Kalau buat perbandingan benda-benda kunuzul jannah ni tak boleh nak bandingkan atas muka bumi. Jadi antara yang disebut sebagai kanzul jannah ataupun gedung syurga ni iaitu la haula wala quwwata illa billah. Kita sebut dah tadi, dia panggil la haula ala daf'i ataupun ala
maksiyah an maksiyah wala quwwata tahsil khair. Tidak ada daya untuk aku nak menolak keburukan maksiat dan tidak ada daya kekuatan untuk aku nak buat kebaikan melainkan Allah Subhanahu wa taala. La sani' ghairuh wala radda li amrih. Itu kata makna yang sama dalam bahasa Arab, jadi kata seorang ahli hadis bernama As-Sindi. Sebut kalau budak-budak di rumah kalau sebut Sindi, dia kata seperti nama tupa dalam cerita SpongeBob, dia kata Sindi. Sindi nama orang ni. Sindi ni mungkin daripada India lah. Bakali Sind. Sind. Dia kata apa maksud kunuzil jannah itu. Yang Nabi sebut ni katanya As-Sindi, dia kata qailuha, orang yang menyebutnya, orang yang berkata dengan la haula wala quwwata illa, dia memiliki gedung itu. Manakala pendapat dia juga yang kedua, dia kata ajruha muddakhirun liqailiha. Dia kata pahala dia tersimpan untuk pengata dia atau orang penyebut dia tu di akhirat. Itu maksudnya. Kanzum min kunuzil jannah, kata dia pertama, kata-kata itu akan dimiliki oleh dimiliki oleh tua dia di hari akhirat nanti. Seolah-olah gedung bagi dia lah. Maknanya gedung simpanan pahala bagi dia. Itu katanya As-Sindi. Wallahu a'lam. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi an Sa'ad bin Abi Waqqas annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw husa tusabbihu bih. Faqala ala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha aw afdal. Faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma baina dhalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mithla dhalik walhamdulillah mithla dhalik wa la ilaha illallah mithla dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billah mithla dhalik. Qala Tirmizi hadithun hasan. Lagi, ni orang panggil himpunan. Himpunan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang individu bernama, tak ada sebut nama dia. Kita pun tak rujuk siapa nama dia, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dia bersama dengan Nabi bertemu dengan seorang perempuan. Nantilah insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita cuba cari siapa perempuan itu. Kita nak tahu juga dia. Wa baina yadayha nawa au husa tusabbihu bih. Di antara tangan dia, makna duk tangan dia tu ada nawa, biji tamar. Biji dia panggil apa? Dia panggil nawal balhi. Biji tamar. Dia panggil nawal balah. Balah ni buah tamar lah, biji. Buah tamar, ada biji. Au husa ataupun anak batu. Jadi dia tak perhati sangat gapo dia tangan, tapi betul lah. Sebab tu dia guna perkataan au. Au tu dia panggil sya'rawi. Benda tu ada tapi rasa pun butir tamar ke ataupun anak batu. Duduk tangan. Tu sabbihu bihi. Duk bila-bila. Tak tahulah dia buat gapo. Duk macam bila benda tu. Duk bila butir tamar ataupun anak batu. Husa. Bahasa Arab ni kadang-kadang kita sebut kepada pelajar. Kata batu tidak ke hajar ustaz batu. Loh. Dulu-dulu lah ni masa ngajar bahasa Arab batu. Kata bahasa Arab ni sangat istimewa. Kalau batu hok jenis kita kata besar sedang molek tu orang panggil hajar lah dia. Besar makna besar boleh begini. Tapi kalau ngambil dengan anak jari ataupun dengan jari, dipetik dengan jari atau diambil dengan jari, orang tak panggil hajar. Boleh juga tapi guna hajaru saghir atau saghirah, al-hijarah as-saghirah. Boleh. Tapi dia ada nama khas pada dia iaitu al-husat. Al-husat, ya kita guna untuk melontar kan. Melontar jamrah apa dia panggil husat, anak batu. Kita dalam bahasa Melayu ni memang kita benda-benda kecil kita buh anak belaka. Anak batu dah. Anak bulan, bab bulan kecil anak bulan kan.
Sebenarnya dia ada nama-nama kepada itu dalam bahasa Arab. Dia bukan nama anak. Waladul Qamar. Mana ada? Hilal. Betul. Anak batu dia panggil Husad. Kalau batu hak sana, kayak buduk batu duk bukit atas gunung Setong ke mana dia panggil Sakhrah. Macam apa ni Nabi Saleh buat keluar unta tu daripada Sakhrah lah. Sakhrah makna batu besar. Itu nak apa dia panggil penggunaan kata dia. Mufradat dia, untuk batu. Jadi Husar ni batu kecil. Jadi aku tak rasa. Tapi ada benda di tangan perempuan itu sedang macam membilang-bilang, menghitung. Dalam bahasa tusabbih. Ni sebab tu kita panggil tasbih. Padahal kita buah tasbih tu kita buat ngatik la ilaha illallah buat tu juga. Alhamdulillah buat tu juga. Tapi perkataan tasbih tu ambil daripada subhanallah tasbih. Tu istimewa perkataan tasbih tu. Daripada sabbah. Boleh baca dengan subhah ataupun misbah. Dalam bahasa Arab wasbih kita panggil. Bahasa kita tak ada kali panggil wasbih belaka. Wasbih kita panggil wasbih. Jadi bahasa Arab dia panggil subhah ataupun misbah. Misbah ataupun subhah. Jadi tak kira lah benda untuk menghitung. Kalau kita naik apa ni? Kapal terbang Asia ni. Lama dah naik kapal terbang tu. Dia bila dengan tak kira lah. Bila dengan wasbih tak nak sabar dah. Ketak bila kursi atas kursi dah. Bila-bila penuh di Sarawak sekali Allah Rabbi Asia ni. Macam mana? Lebih orang. Kena ambil kursi lain tu. Waktu kursi hak pramugari tak bawah. Penuh. Ramai orang naik kapal terbang. Masa balik daripada Sarawak tu. Nyaknya pocik tu. Dia lebih juga. Di atas kursi kecil. Orang lain duduk kursi besar belakang. Begitu sajalah. Kita siap. Terusnya. Iaitu membilang-bilang. Duk bilang. Tusabbihu bi. Faqala maka berkata Nabi SAW. Ala ukhbiruka. Bolehkah aku nak wayak kamu, wahai perempuan? Wa aisaru alaika. Lebih mudah daripada duk bila-bila gapo tak tahu tu. Min haza. Ataupun lebih afdal. Lebih baik. Lebih mudah ataupun lebih baik. Maka kata Nabi SAW kepada perempuan itu. Dan jadi ilmu kepada kita jugalah. Royak kepada perempuan itu. Sahabat Abi Waqqas ini royak kepada orang lain. Royak ke orang lain. Royak apalah kita hari ni duduk dalam buku Nawawi ni. Maka kita pun boleh juga amalkan dia. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Maha suci Allah sebilangan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Wa subhanallah adama khalaqa fil ardi. Di apa ni makhluk yang ada di bumi. Dan subhanallah adada ma baina zalika, antara langit dengan bumi. Banyak sangatlah. Wa subhanallah adada ma huwa khalq. Apa saja ciptaan Allah. Wallahu akbar dan Allahu akbar. Allah Maha Besar. Serupa tu juga. Walhamdulillah serupa tu juga. Wala ilaha illallah serupa tu juga. Wala haula wala quwata illallah. Serupa tu juga. Allah. Maknanya sebut dengan bacaan-bacaan seperti itu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang disebut sebagai afdal. Banyak kita mengaji bab afdal. Jadi begitulah, kalau banyak rupa seperti mana disebut pada pertemuan yang lepas lah. Pilihlah yang kita sesuai nak buat hari ni, hari ni nak makan nasi kerabu, hari ni nak makan nasi lemak. Ataupun 2 hari tu pagi nak makan nasi lemak, petang nak makan nasi, ikutlah. Maknanya pilihlah. Jangan kita kata malah banyak belajar. Ma la yadruku kullu la yatruku kullu. Sesuatu yang kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Pilihlah hak mana. Mungkin hari ni mudah saja kita nak baca subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih. Okey, itulah yang penting. Semuanya disebut. Ni afdal, ini afdal. Banyak benda afdal yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata syarih, orang yang mensyarah ni, disebut ni goni apa ciptaan Allah, langit bumi semua tu nak royaknya benda ni banyak ya. Banyak. Maknanya sebutan-sebutan ni orang panggil kata mengagungkan Allah atau bertasbih kepada Allah. Nak royaknya semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil mubalaghah fil kasrah.
Dia kalau bahasa kita banyak juga. Lama orang sejuta ni. Sejuta ni. Apa yang jadi sejuta ni? Tidak sejuta 7. Oh, kalau kita tengok Allah lega apa surah. Ni bahasa kita banyak. Nak ayat mubalaghah. Oh tak lega apa surah. Kalau lama kat sejuta ni lalu. Tak ada kata sejuta 7 tak aja bunyi lagi orang Kelantan. Kalau bunyi sejuta 7, sejuta 8 ni negeri mana ya? Ni juta ni. Dia nak ayatnya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau nak menunjukkan banyak, dia guna lafaz begitu. Mubalaghat bil kasrah dia panggil. Makna melampau dari sudut banyaknya bilangan itu. Jadi itu zikir kita sebut itulah. Cuma perbahasan mengenai bahasa ialah. Warawaina fihima dan kami meriwayatkan juga dalam fihima dalam kedua-dua. Iaitu Abu Daud dan Tirmizi. Dalam itu bi isnadin hasan dengan sanad yang baik daripada seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan. Tadi sahabat juga nanti kita cari nama dia dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Hak ni disebut nama ni sebab dia perawi. Dia perawi hadis. Nama dia Yusairah. Dengan bi dhammil ya dengan baris depan ya al-musannat. Musannat tu makna ya tu ada titik lah bawah dia tu. Ada titik 2. You. Bukan bu, ya. Dah. Yusairah wa fathas sin dan di baris atas sin. Sin pula al-muhmalah. Sin hak tak ada titik. Kalau ada titik ia jadi shin. Begitu. Bahasa Arab. As-sahabiyah al-muhajirah. Seorang sahabat yang muhajir. Muhajirah maknanya orang yang berhijrah mari Mekah. Cuma dia pelik sikit dia ni. Walaupun dia muhajirah, wallahu alam, tak tahu juga ambonya. Dia digelarkan sebagai Yusairah, panggilan dia. Yusairah al-Ansariyah. Kunyah dia panggil Ummu Yasir. Ummu Yasir. Mak kepada Yasir. Padahal Yasir tu ayah dia. Nama dia Yusairah binti Yasir. Ni tu pelik-pelik saja deh. Panggilan pada orang Arab. Wallahu alam. Ni kita rujuk setakat tu lah. Jumpanya, kita berdengar apa setakat tu. Yusairah al-Ansariyah. Padahal dia tu sahabiah muhajirah. Orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi lebih dikenali dengan Yusairah al-Ansariyah. Itu dia panggil, orang panggil nasab dia. Nisbah, bukan nasab, nisbah. Ansariyah. Panggil kunyah dia panggil Ummu Yasir. Ayah dia Yasir. Mak Yasir pula. Padahal ayah dia Yasir. Balik buat apa dah? Wallahu a'lam. Apakah istimewa? Nanti boleh kita rujuklah. Yang pentingnya di sini satu riwayat daripada dia annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bitakbir wat-takbis wat-tahlil wa an ya'qidanna al-anamil fa innahunna mas'ulatun mustantiqat. Itu. Jadi di sini tak ada kata Nabi. Tapi dia berlaku di zaman Nabi SAW. Dia tak sebut Nabi kata apa. Cuma Nabi suruh. Nabi suruh apa dia? Orang-orang tina, orang puan ni banyak masa boleh jadi. Nak kata banyak masa, tak banyak masa juga dah kita dah. Banyak masa mungkin di dapur ke, banyak masa. Ada ketika baginda Nabi SAW menyuruh kami. Suruh ni pula suruhan yang pernah panggil suruh ngerti lah. Sebab apa? Yura'ina, jaga dia orang puan. Jadi orang lelaki pun jaga juga dah. Bitakbir mana takbir, mana zikir dengan takbir Allahu Akbar. Wat taqdis, mensucikan Allah dengan subhanallah. Wat tahlil dengan la ilaha illallah. Wa ayyaqidna bil anamil. Nabi ajar kepada perempuan-perempuan ini nak hitung hak kamu sebut tu dengan jari-jari kamu. Hitung dengan jari kamu. Maknanya anamil tu maknanya jari. Hitung dengan jari. Ni kalau kita tak ada wasbah pakai jari. Tak ada masalah. Cuma ada perbahasan sedikit lah dia. Jadi pandangan adalah dia kata pandangan tapi tidak rajih lah, tidak sahih. Disebut ada orang kata bid'ah menggunakan tasbih. Jadi Ibnu Ilan dalam syarah kepada kitab ni dia kata itu adalah ghairu sahih. Sebenarnya banyak hadis-hadis juga menyebutkan Nabi SAW membilang. Cuma bilang dengan jari.
Tapi dalam hadis perempuan tadi, Nabi tak kata apa dia bila dengan buah kulit butir tamar ataupun anak batu tadi. Jadi kita modify sikit bubuh tali semua sekali dengan bilangan-bilangan tertentulah, dengan bilangan-bilangan tertentu. Ghaira sahih kata taklih tu. Cuma disebut juga hak taklih ni hak jenis nak buat hiasan. Nak jadikan dia sebagai hiasan ataupun liria ataupun nak buat main. Wallahu alam, main lagu mana wallahu alam. Jadi hak sebenar asalnya beres. Itulah kita nak ambil situ. Jadi perbahasan panjang lebar pun kita tak reti nak ayat juga. Jadi hak sebenarnya boleh untuk dibilang-bilang. Sebab apa? Nabi SAW suruh sangat perempuan itu jaga takbir, takbir dengan tahlil tadi dan hitung dengan jari. Fa innahun, sesungguhnya jari-jari al-anamil tadi mas'ulat mustantiqat, akan ditanya, dipersoalkan. Maknanya ada gia lah dah, ditanya jari tu guna buat gapo, begitulah. Kata disebut hujung hadis dia kata mustantiqat. Mustantiqat makna dia tu bertutur. Bertutur, asal makna bertutur, maknanya ditanya. Kalau tak tutur tanya buat gapo, kalau kita segitu wajib lah. Itu mustantiqat maknanya dia bertutur, dia boleh bercakap. Sebab tu dalam ayat Quran pun disebut tentang anggota-anggota kita pun disebut sebagai bertutur. Bertutur apabila menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saksi sebenarlah lah. Moga kita sendiri jadi saksi kepada kita. Jadi kalau kita jadi saksi kepada orang lain boleh jadi bias lah. Itu gini ada tak? Ataupun orang lain jadi saksi kepada kita pun jadi tu, tapi diri kita jadi saksi kepada kita, tak ada apa-apa. Jadi itulah sebagai peringatan kepada kita semua lah. Kita semua. Jadi kita tak terlepas daripada kesalahan kesilapan dalam kehidupan kita atas muka bumi ni. Sebab itulah dia kena ada istighfar dalam diri kita. Sebab kita sepanjang hari ni ada kok mana-mana pun salah, silap. Boleh jadi mari daripada mata kita, boleh jadi mari daripada mulut kita, mari gitu gurau kita kadang-kadang dah. Jadi bercakap kita, sebab tu kan disebut apa ni? Disebut selepas ada majlis kita apa-apa kita kata tasbih kafarah. Supaya hak mana terlepas daripada mulut kita hak tak betul, supaya Allah Taala kafarah. Tasbih kafarah. Kemudian kita kata surah Al-Asri kita baca supaya peringat kepada kita. Supaya peringat kepada kita. Lepas tu itu pula. Begitulah dalam kehidupan kita. Sentiasa ada benda-benda ni. Jadi istimewanya fa innahunna mas'ulat. Semua itu al-anamil itu dia tu di jari jemari itu ditanya dan ditanya mustantiqat. Apa yang dituturkan satu ataupun dia yang menjawab. Dua makna situ dia. Dia ucap gapo jari-jari dia guna gapo. Ataupun dia bertutur dia apabila ditanya. Wallahu alam. Ini perkara-perkara ni. Dan hadis ini adalah merupakan hadis hasan. Ia disebut ini hadis hasan, hadis yang boleh dipakai dalam segala perkara berkait dengan hukum hakal ke, berkait fadilah amalan pun diterima. Kemudian insya-Allah hadis terakhirlah kita baca pada hari ini, iaitu warawaina fihima wa fi sunanin nasa'i bi isnadin hasan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih bi yaminihi, dalam wafi riwayatin bi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ra'aitu, aku melihat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dipanggil hadis fi'li lah. Hadis fi'li. Hadis fi'li maknanya hadis perbuatan Nabi dirakamkan oleh para sahabat. Kalau hadis ucapan, Nabi kata. Sebab hadis ni, sebut sikitlah. Bagi orang yang tak belajar hadis, hadis ni dia ada banyak jenis. Jenis contoh hadis. Ada hak biasa kita jenis hadis asalnya perkataan lah. Hadis tu maknanya perkataan, cakapan. Muhadasah maknanya bertutur, bercakap. Itu hadis. Tapi apa disebut hadis kalau berkait dengan Nabi ni,
ma udhifa ila nabi, apa saja yang disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyatin au sifatin khalqiyah. Apa saja yang disandar kepada Nabi, sama ada dia bentuk perkataan yang Nabi ajar, ataupun Nabi buat. Ni contoh ni lah, Nabi buat, sahabat royak. Ataupun Nabi pun tak buat, sahabat yang buat. Contohnya, Nabi tak kata apa, dia panggil takrir. Nabi akui lah tu. Contohnya, ukilad dhabbi ala ma'idatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimakan dhab dalam hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata apa, dia, maka boleh. Ya, Nabi tak makan. Kemudian sifat kejadian Nabi, lagu mana rambut Nabi, bentuk tubuh Nabi, rab'atan abyadul laun, Nabi ni orang putih, kulit putih, rab'atan sedang-sedang, kata tinggi layung pedak, pendek ketok pedak, ada sebut dalam hadis Syama'il. Itu. Begitu juga sifat kelakuan Nabi. Nabi ni seorang pemalu, sahabat kata. Seperti seorang anak dara. Dia Al-Azra. Itu sifat berkait dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan. Itu hadis. Jadi banyak perkara lah, bukan Nabi riwayat saja. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, sama ada yang menyandarkan itu sahabat ke, sama ada yang menyandar itu tabi'in ke, hadis laka. Wallahu alam. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguna jari dia, iaitu jari kanan. Dalam riwayat sebut panjang sikit, biyamini. Riwayat Abu Daud, riwayat Nasa'i juga, riwayat Tirmizi juga, ditambah dengan jari kanan dia. Maknanya bila dengan jari. Kalau kita bila dengan jari ni memang cukup kalau untuk tasbih 33. Bila atau jari kita ni, bila ruas jari maksudnya. Ruas jari. Bukan bila dengan jari ya, 40 boleh tak bila. Ruas jari kita tu. Ruas jari tu. Warawaina fi sunan Abi Dawud an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.